Manja ingin ajak anda untuk aktif bersama kami. Hans dan Fadli akan aktif melompat di laluan sukan ekstrim berbasikal. Suhaila Salam pula kongsi motivasi dan fashion untuk beliau bergerak aktif. Ya, kita juga akan bersama seorang penyanyi baharu yang kembali aktif setelah 5 tahun gantung mikrofon. Dan yang pasti, kami akan aktif ceriakan isi malam anda ini bersama kami di Manja. Berjoget ya, Hans ya? Bukan joget, saya bersenam. Oh, aktif bergerak. Ya, selamat malam kepada semua penonton Manja. Selamat malam. Kami pasti minggu anda akan lebih ceria dan bertenaga kerana anda mulakan minggu anda bersama kami di Manja. Ya, dan malam ini kami ingin ajak anda aktif bersama kami. Ya, dan sebenarnya sejak mulanya pandemik COVID-19 ni, saya lihat ramai rakan-rakan saya, termasuk anda, aktif bersama. Ya, bagus. Ya, tapi saya tahu anda suka main ni kan? Apa ni? Badminton. Ya, betul Han. Saya rindu main badminton. Macam mana? Hiya. Badminton ke kungfu? Tak apalah ya, anda jangan tahulah. Tapi Han, saya tidak seaktif awak lah. Ramai rakan-rakan kita yang mula berjalan sebagai senaman atas dorongan anda. Malah anda juga suka berjalan jauh secara solo kan? Ya, influencer saya. Oh, wow. Tersebut pula. Saya sebenarnya masih simpan hasrat untuk berjalan 60 km. Ya. Wow. Saya harap akhir tahun ni saya dapat lakukannya. Saya harap anda dapat capailah matlamat anda tu ya. Berjalan ni memang antara cara mudah dan popular untuk kita bergerak aktif. Tapi selain berjalan, nampaknya sukan berbasikal juga semakin popular tau Han. Ya, betul-betul ya. Saya ada membaca. Baca ni saya dah confused. Laporan berita yang mengatakan di Singapura sekarang, permintaan untuk basikal jauh melebihi bekalan. Sampai ada masalah bekalan bahagian basikal kerana sukan berbasikal ni sangat popular. Wow, tapi anda sempat kan pelajari tentang bahagian yang diperlukan untuk memasang basikal sendiri dalam estetika? Ya, bukan itu saja. Apa dia? Saya sempat bermain basikal bersama Bro Fadli dalam cabaran Bro Cuba. Wow, tamu Manja minggu ini pun suka berbasikal. Tapi selain bersenam di luar rumah, dengan Singapura sekarang dalam fasa 2 kewaspadaan dipertingkat dan gimnasium ditutup, tentu ramai juga yang mula bersenam di rumah. Awak bersenam di rumah? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Saya boleh ikut mood. Saya dengar juga ramai juga yang ikuti kelas yoga, pilates dan HIIT di rumah secara Zoom. Adakah anda salah seorang daripada mereka? Ya. Kami ingin tahu jika lebih ramai penonton Manja yang lebih suka bersenam di dalam rumah atau bersenam di luar rumah. Ambil bahagian dalam IG poll kami di IG Story Mediacorp Suria. Ya, dan keputusannya akan kami kongsi di Manja nanti. Ya, bercakap tentang kongsi, Abang Long kita walaupun tidak dapat bersama kami sempat kirimkan VT untuk dikongsi bersama penonton Manja. Dengar-dengarnya beliau tinjau makanan Jepun. Oi, Jepun. Ya, konnichiwa. Dah. Apa kata kita ikuti RZ dalam Makan Tube. Bila tak dapat melancong, ramai yang akan mula cari makanan yang akan ingatkan mereka tentang sesuatu negara. Hari ini, saya ajak anda nikmati hidangan yang akan ingatkan anda kenangan melancong ke negara matahari terbit, Jepun. Konnichiwa, Chef Chun. Hari ini kan Chef Chun dan rakan-rakan akan tunjukkan beberapa hidangan istimewa. Jadi, apakah hidangan pertama, Chef Chun? Okey, orang Asia selalunya suka makan nasi. Betul? Jadi, hidangan pertama saya ada ketunjukan Azek, nasi goreng bawang putih. Oh, tak sabar saya. Silakan. Okey. Yuk. Jadi, Chef Chun, bila kita masak nasi goreng di rumah, ya, adakah betul kita gunakan nasi semalaman tu? Adakah ia lebih sesuai? Nasi baru juga boleh digunakan. Tetapi apabila memasak nasi ya, kurangkan air supaya nasi itu lebih kering dan lebih senang untuk digoreng. Apabila kita sedang menggoreng itu nasi ya, kita harus tekan itu nasi. Supaya itu nasi dia tidak berkumpal dan goreng lebih lama. Oh, jadi lebih enak lah. Ya, lebih enak.
Dan ada tak tip yang boleh Chef Chun kongsi bila kita siapkan nasi goreng ni? Ini adalah satu hidangan Jepun. So, nasi yang kita gunakan ialah beras Jepun. Jika anda nak lebih enak, anda boleh tambahkan ayam, daging. Jika anda nak pedas sikit, anda boleh tambahkan cili pali. Jadi Chef Chun ya, walaupun enak dimakan begitu sahaja ya, ada tak hidangan sampingan yang boleh kita makan bersama dengan nasi goreng ni? Okey, rakan saya Chef Elvis akan tunjukkan cara memasak ayam karaage garing. Dengar tu. Jadi Chef Elvis ya, bahagian ayam manakah yang kita gunakan untuk karaage ni? Biasanya kita akan menggunakan bahagian peha yang telah dibuang tulang kerana tekstur dia lebih lembut. Dan bagaimana kita pastikan yang tepung kita gunakan tu ya, sentiasa garing dan rangup? Okey, untuk memastikan karaage ni garing dan rangup, tepung karaage ni kita campurkan dengan tepung jagung. Dan bumbunya pula tu harus campur dengan isi ayam kah atau dengan tepung? Bumbu ni kita dicampurkan dengan isi ayam dengan bahan-bahan seperti garam, lada putih, soju yang dikenali sebagai kicap Jepun yang diperap semalaman dan digoreng dengan pada suhu yang sesuai. Jadi Chef Meng, adakah orang-orang Jepun ni gemar dengan makanan-makanan pedas? Tiada. Kalau orang gemar makanan pedas, dia boleh cuba wasabi. Oh, wasabi. Jadi untuk hidangan roll salmon pedas ni, kita boleh gantikan tak salmon dengan bahan-bahan lain? Boleh juga tuna, udang, ketam atau ikan jenis lain. Pun boleh. Inilah dia hasil dari chef-chef kita. Tara! Chef Chun, Chef Meng dan Chef Elvis. Kita perah dahulu lemon. Ni ada mayonnaise-nya. Bunyilah garing dan lembut. Kau. Ini dia. Salmon roe pedas. Macam mana pedasnya? Wow. Nampak ni salmon roe ni dengan sosnya tu, itu yang buat dia lebih sedap. Salmon roe dia tak begitu pedas, tapi baru datang pedas je. Nasi goreng bawang putih. Wow. Dapat kita rasakan rempahnya, kesemuanya seimbang rasanya. Rasanya macam saya berada di Jepun gitu. Apapun teman-teman di studio, saya nak teruskan makan. Jadi you all jemput tengoklah, jangan jealous. Oishi. Amboi, pandai Hans berbual bahasa Jepun ya. Tapi Arzak ni dia suka makan seorang, tak suka kongsi ya? Apa nak buat Hans, kita dapat tonton sajalah macam penonton manja yang lain. Tapi tak apa, tak mengapa. Arzak tak kongsi makanan, tak apa ya. Kami akan tetap kongsi pelbagai paparan menarik bersama anda selepas ini. Ya, dan kami akan berehat sebentar. Hei, nak pergi mana? Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Manja. Sentiasa manja. Kembali bersama kami di Manja. Ni Syirah, saya tanya anda ni ya. Bila anda mula belajar untuk mengayuh basikal? Kalau basikal saya rasa darjah 4, 10 tahun. Ya, 10 tahun. Anda? 10 tahun. Saya, kalau tak silap saya lah, umur saya 8 tahun. Darjah 2. Tapi kalau dulu belajar naik basikal 4 roda. Ya, betul-betul 4 roda. 4 roda. Belajar dulu kayu. Lepas tu terus 2. Tak, saya terus 3 dulu. Saya 3 dulu. Keluarkan 1 dulu. Keluarkan 1 dulu. Jadi belajar imbang badan sebelah kanan dulu atau sebelah kiri. Lepas tu baru kedua-duanya. Kalau saya dulu kalau nak belajar tu kan, kalau tak di bawah, nak belajar naik basikal tu kan kadang kat koridor, ujung ke ujung gitu. Sebab masa baru-baru tu tak pandai, tapi bila saya lihat kawan-kawan saya boleh berbasikal macam, alamak saya nak juga lah. Kita pun nak juga ya. Pandai dia basikal. Betul. Aku nak kejar dia ni. Tapi saya rasa dulu ni kita lebih senang nak bergerak aktif kan. Betul, Sebab lepas sekolah je letak beg dekat taman permainan. Lari, panjat, semua. Sekarang nak bergerak aktif tu ada macam susah sikit lah. Perlukan motivasi orang Susahnya kata. sikit saja. Tapi kalau kita berbual pasal basikal ya. Masa saya kecil dahulu ni, basikal jenis BMX dan mountain bike ni merupakan antara jenis basikal yang paling popular ya. Tapi kalau sekarang ni, dah macam-macam jenis dah. Macam-macam ya. Dan antara jenis basikal yang popular sekarang ni ya ialah basikal boleh lipat. Sebenarnya saya ada.
tahun lepas saya beli. Dan kerana rata-rata kebanyakan masyarakat kita ni ada yang tinggal di rumah HDB juga kan. Jadi ini lebih mudahlah untuk disimpan basikal ini yang boleh dilipat. Saya beli basikal lipat kerana saya boleh lipat dan masukkan dalam kereta. Jadi kadang-kadang kalau saya nak berbasikal dengan teman saya di East Coast, jadi saya akan pandu ke East Coast untuk keluarkan basikal. Kalau nak naik basikal sampai East Coast pun tak larat juga. Menggah lah banyak. Tapi bukan kerana apa ya? Bukan kerana sekadar jimat ruang ya. Ada juga yang bawa basikal ni bukan lipat di kereta. Ada bawa di MRT. Betul. Turun stesen MRT tu, lepas tu untuk kayu ke pejabat atau pulang ke rumah. Betul-betul. Dan kalau anda keliru ya tentang pemilihan basikal dan pernah terfikir untuk pasang sendiri basikal ni, segmen seterusnya ni tentu sekali memang sesuai lah untuk anda. Ini kerana Bro Hans kita ni sempat bertemu seorang ketua mekanik ya yang arif tentang pelbagai bahagian basikal dan apakah pilihan yang sesuai untuk pelbagai jenis keperluan. Jadi kita bersama Hans dalam segmen Estetika. Selain digunakan sebagai pengangkutan, basikal juga sering digunakan sebagai alat untuk bersenam atau beriadah. Tahun lalu, berbasikal didapati sebagai salah satu aktiviti popular dengan lebih ramai pengguna memanfaatkan khidmat perkongsian basikal dan penjualan basikal yang meningkat. Semasa remaja, saya gemar berbasikal sebagai riadah. Ada masanya saya berbasikal untuk buat aksi nekat. Ada pula kalanya saya berbasikal untuk ke satu tempat untuk ambil angin saja. Jadi, penggunaan yang berbeza memerlukan jenis basikal yang berbeza. Hari ini saya nak belajar cara untuk memasang basikal yang sesuai untuk kegiatan riadah. Dan untuk membantu saya ialah Ketua Mekanik Faizal. Hai Faizal. Hai Han. Jadi Faizal, saya lihat ada bermacam-macam jenis rangka yang berbeza. Jadi boleh tak kongsi sedikit tentang rangka-rangka basikal ni? Untuk Han, kan, macam nak buat untuk riadah, nak pergi ke East Coast dan juga boleh lasak sikit. XC atau dia panggil cross country, contohnya seperti frame begini. Yang important, frame dia walaupun nampak kecil, okey, tapi semua frame ada size. Bagi kita untuk 1.7 meters kan, size X. Jadi Faizal, selepas pilih rangka ni, apa yang harus kita lakukan seterusnya? Dari segi sistem apa yang sesuai untuk riadah atau kegiatan. Okay. Biasanya sistem ini adalah dipanggil gear system. Jadi contohnya seperti sistem ini dia ada 12 speed. Belakang ni dah macam mangkuk laksa. Okey, kalau you tengok dia lagi besar dari depan. Tapi kalau dah tukar ke belakang ini, contohnya Mount Faber naik pun tak ada hal. Dan saya lihat ada bermacam-macam jenis roda saiz yang berbeza. Jadi kalau roda yang besar ni, apa kelebihannya? Roda besar, senang cakap, size matters. Makanya dia kalau nampak batu, terlanggar batu apa kan, tak ada hal. Saya tahu ada sesetengah pedal ni menggunakan kasut khas. Ya. Bagaimana pula? Yang ini tak perlu ya? Kasut khas sebenarnya dipanggil SPD system. SPD maksudnya dia pakai cleat atau dia melekat. Okey, SPD short formnya Shimano Pedal Dynamics. Dari segi pedal dynamics, makanya bila pedal ini ada, dia panggil dia macam hook di pedalnya, ya. Tapi kalau macam mountain bike gini, dia tak ada pakai clip pedal, tapi pedalnya ada start macam gini, kasutnya dia melekat. Jadi dia susah nak terlepas. Azal, ini saya nak tanya ya, penting sangat. Kerana setiap kali saya kayuh jauh, ya sakitlah di bahagian saddle ni kan. Bagaimana kita boleh kurangkan sakit di bahagian seat kita ni? Bagi saddle, basikal tu geometrinya condong 45 darjah. Biasanya saddle-nya lebih kecil. Tapi kalau dia ada 45 darjah, 60, 80 sehingga 90. Yang 90 darjahnya, saddle dia besar macam sofa set. Jadi itu you pilih yang ada collagen, dia lebih empuk lah. Okey, Faizal, dengan itu terima kasih kerana sudi kongsi ilmu cara untuk memasang basikal. Ya, sekarang basikal pun dah siap. Jadi saya nak kayuh ke studio manja, boleh? Boleh. Okey, silakan. Silakan tapi
saya tak nampak pun Hans berbasikal masuk ke studio tadi. Sebab apa ya? Bro Hans kita ni dia kayu mulut saja. Sebab kalau betul-betul Bro Hans kita ni berbasikal ke studio Manja hari ini, saya rasa rancangan belum bermula pun dah bukan tayar pancit. Dia dah pancit. Betul. Dan, tapi sebenarnya orang kata nak seribu daya ya. Dan kita cuma perlu cari motivasi ya untuk bergerak aktif, tak kira di dalam ataupun di luar rumah. Betul. Dan awal tadi kami minta anda turut serta dalam tinjauan kami, dan hasil tinjauannya di IG Story Bidakop Suria nampaknya 52% suka bersenam di luar rumah. Ya, dan 48% suka bersenam di dalam rumah. Nampaknya tak jauh ya peratusannya. Tapi kalau anda suka mana? Di luar rumah ataupun di dalam rumah? Kalau saya suka di dalam rumah lah. Jadi kalau saya berpeluh-peluh, saya mungkin nampak tak terurus. Kalau kurang handsome di rumah lah. Kalau saya lebih suka di luar lah. Jadi bila saya lihat ada ramai yang lain turut bersenam, jadi saya rasa semangat lah nak bersenam. Kalau kadang-kadang kat rumah tu macam, okeylah saya lagi sejam saya nak mula. Tapi nanti tutup dah 5 jam. Sejam jadi 5 jam. Tapi sebenarnya tak kira lah ya, di dalam atau di luar rumah ya. Yang penting kita ada motivasi ya untuk bergerak aktif. Ya, tentu sekali. Dan jadi apa agaknya motivasi tetamu Manja minggu ini untuk lebih aktif? Adakah beliau ingin kelihatan lebih ramping untuk jaga kesihatan atau sekadar aktiviti sosial untuk bertemu rakan-rakan? Nak tahu kenapa? Ya. Atau apa dia? Ya. Jangan tanya saya. Tanya dia. Tamu tema kita malam ni iaitu Suhaila Salam, dipersilakan. Selamat datang ke studio Manja. Tak bawa basikal dari? Terima kasih. Basikal park di rumah. Park. Kat rumah. Anda datang sini memandu atau berbasikal? Tak basikal ya? Saya jalan kaki. Jalan kaki. Daripada semalam lepas isyak saya dah keluar. Baru 5 minit sampai. Patutlah. Nampak sihat. Nampak sihat. Betul-betul macam dari sihat. Okey. Sabar ya. Tadi anda cakap anda jalan ke sini. Tapi selalunya anda pun bergerak aktif, anda berbasikal dan hiking. Ya, betul. Anda selalu berapa jauh anda berbasikal dan hiking tu? Tengok keadaan, tengok mood, tengok kalau berapa banyak masa yang saya ada. Sebab maklumlah saya ni kan seorang ibu, seorang isteri, seorang macam-macam lah. Jadi bila dekat rumah tu tak bolehlah kita nak syok beriadah dekat luar saja. Jadi nak kena masak, nak kena cuci baju macam-macam kan. Jadi saya tengok time. Kalau ada masa yang lebih, saya akan berada dekat luar tu lebih daripada 3 jam. Ataupun saya kayuh selama 3 jam ataupun sejauh 83 km. Itu paling jauh lah. Itu kalau semangat terlebih excited. Macam meluap-luap. Meluap-luap macam like feeling nak kurus. Nak kurus ya. Tapi sebenarnya sejak bila anda mula bergerak aktif ni? Bila anda mula? Sebenarnya kalau yang betul-betul kenal dengan saya, kawan-kawan saya yang betul-betul kenal saya, mereka memang tahu saya ni memang aktif, tak boleh duduk diam. Tak boleh nak duduk dekat rumah, tak buat apa, main handphone. Saya rasa resah. Macam resah, rimas. Mesti nak kena keluar, ambil angin, berpeluh, basah, busuk, kuyup, barulah puas. Tak kena busuk ya? Ya, mesti. Tak boleh wangi-wangi. Kalau tak anda rimas saya wangi-wangi. Okey, saya tanya ni. Apa yang mendorong anda untuk bergerak aktif? Adakah kecantikan atau kesihatan? Pada saya, kesihatan. Sebab kalau kita sihat dalaman, jadi dia akan translate keluar. Kan? Betul tak? Betul. Kita akan jadi lebih happy. Jadi pada saya, kesihatan. Jadi motivasi lagi satu ialah bila kita dah habis exercise tu kan. Pada saya lah, kalau untuk saya mengayuh dan berjalan, hiking segalanya kan. Jadi bila dah, macam saya cakap tadi, bila dah basah kuyup, dah busuk, masam, dah lunyai, dah teruk, dah buruk kan. Itulah yang puas. Kirakan macam feeling macam toksik semua keluar lah. Bila cakap sini macam kita rasa bersalah macam bila kita dah rasa macam tu agak-agak lah. Kita harus mula ya. Dan saya nak tanyakan, kalau selain sebagai senaman ya, adakah aktiviti yang anda lakukan ini dianggap sebagai aktiviti sosial atau untuk anda bertemu dengan kawan-kawan dan luangkan masa bersama mereka juga? Kalau dah umur-umur macam gini kan, kirakan dua-dua sekali. Kata orang tu sambil menyelam minum air. Jadi macam sambil berjumpa dengan kawan, kita tak naklah duduk-duduk lepak minum teh. Nanti minum teh
teh tu nanti kaloris dia jatuh ke punggung pula kan. Jadi sambil menyelam minum air, kita berbual-bual, kita berdiskus-diskus pasal dunia, pasal kehidupan. Sambil tu kita bakar lemak. Tapi berbual pasal bakar lemak ni semua ya. Mungkin tadi anda rasa macam happy lepas berpeluh. Mungkin kerana kadar endorfin anda tu meningkat ya selepas anda bersenam. Betul tak? Memang betul. betul. Sebab bila kita cycle ataupun kita hiking ataupun kita jalan, macam angin sepoi-sepoi bahasa dekat muka kita kan. Betul, kan? betul. Lepas tu kita dengar muzik, macam syok sendiri. Okey, tapi bila Kita mesti nak berangan. Betul, betul. Kita belum cukup berangan lah nampaknya. Kita berangan kejap lah. Okey, saya tanya ni ya, bila anda bergerak aktif, anda mungkin berbasikal, hiking, anda hanya buat ini bersama rakan-rakan tertentu atau dengan sesiapa pun? Sesiapa yang free, hello Suhaila, hari ni buat apa? Free, okey, jom cycling. Sebenarnya saya tak memilih. Siapa-siapa pun kalau free, kalau nak DM saya tapi bukan sekarang kena tunggu dulu. Sekarang boleh seorang saja. Sekarang boleh seorang. Buat masa sekarang ni saya lebih suka seorang diri. Jangan kacau saya. Saya tengah motivation untuk kuruskan diri. Saya lihat gambar anda di sana dan saya nampak anda kenakan pakaian khas. Dan saya lihat pakaian juga, saya lihat di sini ni merupakan aksesori yang anda aksesori khas juga. Ada helmet. Adakah ini helmet biasa ataupun helmet khas untuk berbasikal atau bagaimana? Ini adalah helmet biasa. Pada saya semua helmet sama lah kan. Untuk keselamatan. Cuma brand-brand dia aja yang lain. Dan helmet ni penting sebab kalau kita tak pakai helmet, kita boleh kena saman awak. Okey. Walaupun di taman-taman biasa? Ya, walaupun di taman-taman biasa. Okey. Dan di sini saya lihat ada cermin mata. Ada untuk di malam hari, ada untuk di siang hari ya. Ada malam hari, siang hari. Ya, bayangkan apa? Cuba awak bayangkan kalau awak lah malam hari pakai ni. Nak langgar tiang ke? Ini bermaksud yang malam hari cermin mata ni boleh keluarkan lampu ya? Yang siang hari. Tapi saya tahu yang ini apa? Yang ini telefon bimbit ke apa ni? Yang ini nanu-nanu. Tak ada. Yang ini tracker. Jadi macam... Yelah, kadang-kadang tu kalau kita cycle, lepas tu macam saya cakap lah kan, saya ni macam berangan. Jadi macam kadang-kadang macam kau tengah cycle tengah macam, mesti macam, bangun. Sekarang kita tengah bakar lemak. Jadi kalau kita nak check, kita dah bakar kaloris berapa. Tapi itu semua sebenarnya saya tak kisah. Ini lebih untuk saya check map. Ataupun berapa cepat ataupun berapa lembab saya. Jadi macam orang ni macam semua lagi laju daripada aku je. Cepat sikitlah. Kenapa ni? Check. Macam gitu. Okey, kalau di sini ada kasut khas. Adakah anda memang gunakan kasut khas untuk berbasikal ataupun anda rasa kalau berbasikal ni memang kita boleh kenakan kasut biasa ataupun sebaik-baiknya lah kasut khas. Macam mana? Okey, ni saya nak cakap untuk diri saya lah. Untuk saya je. Pada saya tak berapa pentinglah kasut special untuk basikal. Sebab kalau kita nak berbasikal, kasut-kasut apa pun boleh kan. Lebih lagi secara riada lah. Secara riada, kasut-kasut apa pun boleh. Tapi yang ini sesuai dengan salah satu basikal yang saya ada. Dan yang ini, selalunya kita kalau berbasikal, kita apa tu? Pijak je kan, tolak dengan kaki. Tapi kalau dengan kasut macam ni, kita boleh tarik. Kalau dah penat tolak, kita tarik lah. Boleh tarik? Jadi kita bergerakkan semua muscle yang ada. Dan kalau kita tolak tarik, terbang terus laju ya? Awak lah saya rasa. Awak patut cubalah beli kasut khas Tadi pun saya nampak tadi awak pun macam dah terbang jauh juga. Tapi sebenarnya, ni selain kasut, ada tak aksesori khas lain yang tak ada di sini? Kalau mungkin untuk hiking ke... Hiking, biasalah kasut hiking biasa kan. Aksesoris yang lain tak ada, melainkan jam dan earpiece. Tapi yang paling penting, makanan. Makanan? Yes. Makan sebelum tu atau apa? Tak. Bekalan. Bekalan. Selalunya apa anda bawa? Saya akan bawa gula-gula ataupun buah asam. Itu kalau untuk orang yang senang pening macam saya. Kan, buah asam ataupun kurma. Kurma is good. Dan okey, mungkin dengan aksesori ni adakah yang membantu anda untuk menjadi lebih motivasi untuk keluar rumah dan bergerak aktif? Pada saya taklah kan. Sebab kalau saya nak ikutkan macam gitu, ada barang baru. Excited lah nak pergi cycling. Ada baru ni. Nanti kalau dah lama nanti jadi bosan macam mana? Sebab pada saya aktiviti cycling ni tak murah. Kan kita semua tahu tak murah. Jadi apa yang betul-betul my motivation is, bila macam mana yang saya cakap tadi, bila dah balik rumah tu macam dah rasa macam best wah, teruk aku hari ni. Jadi lepas tu rasa macam like
Tengok dah bakar berapa lemak. Berapa jam aku cycle. Semalam berapa, hari ni berapa. Berapa jauh semalam, berapa jauh hari ni. Okey, dan kalau kita cakap tentang hiking ya, selalunya anda kepo pula saya nak tahu. Selalunya anda hiking di mana ataupun mungkin anda ada tak tip untuk mereka yang mungkin ingin cubalah untuk mulakan gerak aktif dengan mungkin nak pergi hiking. Apa yang mungkin anda boleh beritahu mereka? Sebagai permulaan lah, mungkin jangan jalan terlalu jauh, takut macam terkejut badan mereka ke macam mana? Kalau hiking kan, sebenarnya bukan tempat saya untuk bercakap pasal hiking. Saya sebenarnya, tapi mungkin bila hiking tu saya ikut orang. Jadi kalau nak kasih nasihat cari kawan yang dah biasa pergi hiking. Betul. Mereka tahu ya jalan sini jalan sana. Okey, tapi kalau semua orang ada hari-hari malas mereka ya. Kalau untuk kita mungkin hari-hari kita malas. Taklah banyak hari, saya tak hari-hari. Tak ada. Mungkin lebihlah harinya yang malas lebih daripada Suhaila lah ya. Jadi apa yang anda lakukan untuk hilangkan rasa malas ni dan naikkan balik motivasi anda ni? Kan, hari malas tu lah yang bila susah, hari kan? malas tu memang malas sangat. Memang malas. Tapi saya memang jenis yang tak reti nak malas sangat. Sebab saya kan tak boleh nak duduk diam sangat. Betul. Jadi saya nak kena buat sesuatu. Bukan nak cakap mengada-ngada lah. Tapi agaknya memanglah terlebih sugar level agaknya. Jadi saya ni super aktif. Jadi saya nak kena keluar. Jadi bila mood malas tu dah start nak pegang handphone gitu macam, kau ingat kan best lepas main basikal. Kau ingat kan best lepas jalan. Ini orang kata disiplin lah yang Kan? penting ya. Dan saya rasa kita semua memang perlu ya cari motivasi sendiri untuk pastikan kita bukan sekadar bergerak aktif tapi konsisten untuk berbuat demikian. Tak kiralah untuk kesihatan ataupun kecantikan. Betul Syira, dan maklumlah sejak ramai yang work from home ya, aktiviti yang biasa saya dengar termasuk diri saya lah. Aktiviti berjalan ya ke peti sejuk. Wah, berjalan ke peti sejuk. Itu memang boleh tapi tak boleh keterlaluan ya Fadli ya. Bukan nampak takut ya timbul pula pelbagai isu kesihatan. Dan mungkin saya dan Fadli lepas ni kita boleh ikutlah. Boleh. Ikut yang berpengalaman boleh tak? Boleh lah. Sanggup tak? Salah satu je lah. Salah satu tak boleh handle lah awak berdua ni. Nanti tolong campas lah. Baiklah, terima kasih ya Suhaila kerana bersama kami. Manja akan berehat seketika dan kembalinya nanti ya Syira dan Hans akan umumkan 10 orang pemenang cabutan bertuah Golden Chance. Lydia pula akan bersama seorang penyanyi yang baru kembali menyanyi semula setelah 5 tahun berundur dari arena nyanyian. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Manja. Sentiasa manja. Sentiasa manja. Manja kembali bersama anda dan kita sudah tiba ke segmen yang pasti buat anda dan terutama sekali para pelanggan Golden Chance tersenyum lebar. Ya, cabutan bertuah Golden Chance. Ya, dan minggu ini merupakan minggu ketiga para pelanggan Golden Chance berpeluang menangi wang tunai, hadiah wang tunai. Ya, dan sebelum ini 20 orang pelanggan Golden Chance telah pun memenangi hadiah wang tunai $1,000 setiap seorang dan ini bermakna sudah $20,000 yang dimenangi sejauh ini. Wow, jadi minggu ini berapa ramai pelanggan dan berapakah jumlah wang tunai yang mesti dimenangi? Yang akan beritahu anda bukan kami berdua tapi wakil Golden Chance Encik Azlan Syafiee. Selamat datang Encik Azlan. Selamat datang Encik Azlan. Jadi Encik Azlan, minggu ini berapakah jumlah wang tunai yang bakal dimenangi? Seperti minggu lepas, malam ni 10 lagi pelanggan bertuah Golden Chance akan memenangi hadiah wang tunai $1,000 setiap seorang. Ini bermakna jumlah hadiah wang yang mesti dimenangi malam ni adalah $10,000. Wow, pening kepala saya. 10 yang menang ya. Jadi saya dengan Syira perlu cabut 10 kupon pada malam ni. Okey, Encik Azlan, tanpa buang masa, teruskan. Ya, kita putarkan balonnya dahulu. Saya akan tolong Encik Azlan. Ya, 10 kupon seperti biasa. Ni Abang tolong macam mana ni? Berikan semangat. Magic. Okey. 2 kupon ya. 2 kupon ya. Tu. Pelan-pelan ya Syira. Ya. Okey, saya dengar ya penonton cakap depan ya, dengar. Tahniah buat Hamida Yusof dari Tampines Street 33 dan Nur Hafiza binti Muhammad Amin dari Bedok Reservoir View. Tahniah. Okey. Encik Azlan, saya atas saya. Saya buat magic lagi. Putar. Okey, silakan. Okey, kat mana? Sini dia. Okey, sini boleh. Depan lagi. Sini. Ya. Sini lagi. Ya. Nampak saya? Ganas saya? Betul. Ganas lah. Baiklah. Tahniah buat Siti Marziah dari Punggol Field dan Syahid Idrus dari Tampines Street 71. Okey. Ya. Awak ketahukan saya ya? Tak ada. Okey.
Setiap kali Encik Azlan putar-putar ini, saya rasa otot-otot mesti ni ya. Okey, 1. Okey. Pelan ni Syirah. Saya Pelan, takut ya? kupon terjatuh, jadi pelan-pelan. Jangan jatuhkan kupon Jangan. ni. Mereka Okey. marah anda. Tahniah buat Fatma binti Abdul Rahman dari Bedok North Street 3 dan Rosita Abdul Ghani dari Chua Chu Kang North 6. Tahniah. Dah ada berapa? Dah ada 6. Dah berapa? 6 ya? Ya, anda lagi 2, saya lagi 2. Silakan. Encik Azlan, bila agaknya saya boleh pergi sana ya? Putarkan. Tak boleh ya? Encik Azlan pula sebutkan namanya. Okey, di sini ya. 1. 2. Okey. Ya, okey. Di tangan saya, Siti Hamilah Muhammad Amin dari Toa Payoh Lorong 7 dan Yusnani binti Yusof dari Woodlands Street 32. Okey. Okey. Awak tak sabar ya? Setiap kali saya nak turun, awak nak naik. Tak sabar. Okey, kita boleh putarkan balangnya lama sikit. Lama sikitlah. Lama sikit. Ya, 2 kupon terakhir Tadi ya. 10 pemenang ya. $1,000 setiap kupon tau. Awak pegang baik-baik, jangan lepaskan. Tak, saya ada kunci jari-jari saya. Okey, 1. Eh. Apa nak? Ni ya. Okey. Tahniah buat Lemah Ismail dari Buangkok Link dan Saria Tomin dari Jurong West Street 61. Tahniah. Saya akan sebutkan sekali lagi nama-namanya. Okey, saya mula dulu ya. Ya. Okey, di tangan saya, Said Idros dari Tampines Street 71, Siti Marziah dari Punggol Field, Yusnani binti Yusof dari Woodlands Street 32 dan Siti Hamilah Muhammad Amin dari Toa Payoh Lorong 7. Ya, di tangan saya, Sariah Tomin dari Jurong West Street 61, Rosita Abdul Ghani dari Chua Chu Kang North 6, Nur Hafiza binti Muhammad Amin dari Bedok Reservoir View, Hamida Yusof dari Tampines Street 33, Fatma binti Abdul Rahman dari Bedok North Street 3 dan Lemah Ismail dari Buangkok Link. Tahniah buat anda semua dan pihak Golden Chance akan hubungi anda tidak lama lagi. Ya, dan kita akan serahkan kupon ni kepada Encik Azlan. Terima kasih. Okey, Encik Azlan, sudah 3 minggu berturut ya, pihak Golden Chance memberikan hadiah wang tunai $1,000 kepada 10 pemenang setiap minggu. Jadi minggu hadapan pula bagaimana Encik Azlan? Minggu depan adalah minggu yang keempat bagi cabutan bertuah Golden Chance. Sekali lagi, $10,000 mesti dimenangi. 10 lagi pelanggan bertuah Golden Chance mesti memenangi hadiah wang tunai $1,000 setiap seorang. Ya, Encik Azlan tersenyum. Kita pun juga sudah tersenyum. Mana setiap kali $10,000 tu macam geletek perut anda ya. Patut tawa ya. Dan maknanya masih ada peluang ya untuk kupon anda dicabut dan nama anda disebut sebagai pemenang hadiah wang tunai yang ditawarkan Golden Chance. Baiklah itu, terima kasih Encik Azlan. Terima kasih. Ya, jumpa lagi minggu depan ya. Ya, jumpa lagi. Terima kasih. Wah, Hans, sedang kami aktif ya tadi cabut kupon, tapi nampaknya rakan kita Lydia di sana sedang aktif ya pelajari gerak TikTok lagu baru oleh seorang penyanyi muda nampaknya. Wah, Lydia buat apa tu Lydia? Wah. Alamak Syirah ni tak sempat saya nak habis koreografi saya tahu. Yelah, apa salahnya belajar perkara baru kan Syirah? Ya, seperti penyanyi muda yang menjadi tetamu Spotlight malam ini. Beliau juga terpaksa belajar keluar daripada lingkungan selesa demi lagu terbaharunya, Mi Amor. Selamat datang ke Studio Manja, Natasha. Natasha, anda pernah bersama kami dalam musim lalu Manja sebagai penyanyi yang ditampilkan rapper Singapura YK untuk lagunya Minggu Star, betul? Ya, betul. Ya, saya dapat tahu ketika itu Natasha sebenarnya sudah undurkan diri daripada bidang nyanyian selama hampir 5 tahun. Kenapa tu undurkan diri? Pada masa itu saya menanam hasrat ataupun niat untuk berhijrah untuk memakai hidung. So saya rasa macam saya need to take a break, berehat seketika dari semua kegiatan menyanyi. Jadi selepas 5 tahun tu, selepas hampir 5 tahun tu anda terlibat dalam lagu Minggu Star pula kan? Yang jadi barulah Natasha pilih untuk menyanyi semula dan keluarkan single Mi Amor. Jadi adakah YK yang memujuk anda untuk menyanyi semula atau ada orang lain? Penyokong daripada Minggu Star, penyokong-penyokong saya dan rakan-rakan keluarga saya pun juga memberi dorongan lah untuk membuat lagi satu single juga. Awak macam tak jawab soalan saya. Saya tanya kalau YK pujuk awak untuk menyanyi semula. Ya, betul. YK yang memujuk saya.
dan juga producer saya pada masa ketika itu. Dan Migusta, anda kata lagu Mi Amor ini merupakan sambungan kepada lagu Migusta. Jadi Migusta tentang seorang gadis yang nak tak nak pada lelaki yang sedang memikatnya. Betul. Kalau Mi Amor pula bagaimana? Mi Amor, perempuan tu dah mula suka. So dia macam, okeylah saya take the chance to be with him bersama beliau. So sambungan daripada Migusta, tapi saya curi sikit-sikit daripada percintaan saya jugalah dulu. Jadi anda yang karang lirik lagu untuk Mi Amor? Ya, saya. Dan ianya dihasilkan daripada pengalaman anda sendiri? Pengalaman saya juga. Dan irama Mi Amor ni ada unsur-unsur reggaeton, flamenco dan pop. Memang ini genre yang Natasha minati? Saya sebenarnya suka pada more to balada. Tapi macam saya buat kajian yang sekarang trending is more to reggaeton. So saya nak cuba, ya betul. Saya nak cuba untuk try lah untuk ceburi dalam genre ni juga. Dan untuk promosikan lagu ini, anda juga sertakan gerakan TikTok yang kini turut mendapat perhatian sejauh Venezuela, Jerman dan UK. Macam mana tu boleh terfikir untuk sertakan gerakan TikTok untuk lagu ini? Okay, chorus lagu Mi Amor very catchy. So saya macam fikir, kalau saya buat TikTok, pergerakan TikTok, saya rasa boleh attract orang daripada luar negeri. Sebab lagu Mi Amor, tajuknya Mi Amor. So saya macam saya approach kawan saya, penari Raki. Terima kasih sangat-sangat kerana kasih saya koreografi lah. So saya pun tengok TikTok, saya malam-malam tengok macam okay, maybe this pergerakan is more to orang suka. So saya masukkan okay, tunjuk sikitlah. Okay, sama-sama ya. Oh, sama-sama ya. Okey, mari. 1 2 3. Mi amor, hatiku ada. Betul tak? Betul. Wah, saya pas. Jadi masa mula-mula perlu menari untuk TikTok tu ada rasa macam kekok tak? Okey, saya ada akaun TikTok. So saya tak rasa kekok sangat, tapi bila saya menari dekat music video saya tu a bit kekok sebab dekat public area. Jadi anda lebih selesa untuk bergerak aktif lah kira di dalam rumah lah. Ya, betul. Ya? Jadi selepas Mi Amor, adakah anda akan hasilkan lagu genre lain pula? Okey, selepas ini saya rasa saya nak buat lagu irama slow, rentak slow. Jiwang sikit santai. Pada cita rasa anda lah. Betul. Wah, baiklah, terima kasih Natasha. Anda akan persembahkan lagu anda untuk penonton manja kan nanti? Tentu sekali. Ya. Baiklah, kita nantikan persembahan Natasha. Sebelum manja berehat dan kita kembali untuk lihat Bro Hans dan Bro Fadli cuba sukan ekstrim berbasikal, saya ingin kongsi yang anda juga boleh saksikan Bro Hans dan keluarganya dalam rancangan Cuti Sini pada Khamis ini 8.30 malam di Mediacorp Suria dan Mi Watch. Jangan lupa tonton ya. Sekarang ni kita berehat dan pastikan anda terus bersama kami di Manja. Sentiasa manja. Sentiasa manja. Terima kasih kerana anda masih bersama Manja. Ya, anda dah sedia untuk saksikan segmen seterusnya. Nanti dulu, sabar brothers. Manja semasa tengah habis. Sebelum kita ke segmen seterusnya ni, apa kata kita lihatlah siapa yang tim Bro Fadli? Tim Bro Hans ya. Undian ya? Undian ya. Tapi kenapa nak kisah pasal undi ya? Undi ni tak penting tau. Tidak penting kerana undi ni dia tidak menjejaskan keputusan Bro Cuba sama sekali ya. Ya, walaupun tak penting untuk anda, tapi tak penting bagi saya, bro. Ya, halo. Okey, 66% tim Bro Hans. 68% tim Bro Hans. Tim Bro Fadli berapa? 34. Matematik saya salah. 32 bro. 32. Tapi tidak mengapa ya. Saya ingin ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada penyokong-penyokong saya yang sanggup untuk vote untuk saya ya. Tapi semuanya tak penting ya. Yang lebih penting kita sama-sama lakukan cabaran dengan bersungguh-sungguh. Jadi kalau anda dah sedia, kita saksikan segmen Bro Cuba.
hari ini kita akan cuba sukan aktiviti ekstrim ya. Kita akan gunakan basikal BMX ataupun mountain bike. Ya, tapi sebelum kita mulakan cabaran hari ini, kita harus tingkatkan kemahiran kita dahulu. Jadi, inilah orangnya. Arif Jufri. Halo Arif. Halo. Hai, apa khabar semua? Ya. Sebelum kita mulakan, apakah langkah-langkah keselamatan dan peralatan keselamatan yang harus kita patuhi? Okey, pertama kali anda ketahui awak punya safety gear. Ya, pertama kali helmet kena ada, knee guard, elbow guard dengan knee guard. Dan pakaian bagi baik pakaian lengan panjang dengan seluar panjang. Kalau jatuh kalau tak ada knee guard atau elbow guard kan boleh impact tergaris sikit. Okey Arif, nampaknya Bro Fadli dan saya dah siap dengan peralatan keselamatan ni. Apakah cabaran kita hari ini ni? Cabaran awak pertama kali kena lompat. Ini obstacle. Ini kalau anak saya boleh, saya apa boleh? Bro Fadli macam mana? Anda ni lah challenge dengan anak awak. Baiklah, jadi Arif, apakah keputusannya? Ya. Wah, korang dua sangat hebat. Susah saya nak tahu siapa akan menang atau tidak kan. Dan kerana itu, ia adalah tiebreaker. Tiebreaker? Ya, dan kerana itu kamu dua akan ke obstacle nombor 2. Cabaran nombor 2. Okey, jadi apakah cabaran kedua ni? Nombor 2 akan lompat lebih tinggi dengan lebih handal dengan lebih magnificent. Tinggi! Okey, Hans dan Fadli, inilah cabaran kedua. Nak balik. Fadli jangan balik dulu. Ajak saya sekali. Awak sudah bersedia? Ya. Pak, sudah bersedia? Baiklah, saya tidak bersedia. Tapi saya akan pergi demi manja. Okey, jap. Jangan panik. It's okay. Kalau lagi awak panik, lagi teruk. Ada punya fobia. Bukan apa. Saya takut bila turun tu nanti tergolek ke depan kan. Saya boleh pergi ni. Minda saya dah cakap, okey, boleh. Tapi kaki saya ni kaku. Okey. Go. Arif, okey. Hey, Bro Fadli macam mana? Oh, sungguh penat ya. Nak bernafas pun susah. Okey, Bro Arif. Jadi Bro Fadli dan saya dah selesai lakukan cabaran yang ekstrim pada hari ini. Siapakah pemenangnya? Okey, tahniah kepada Bro Hans dengan Bro Fadli untuk cabaran kedua. Dan pemenangnya ialah Hans. Ya, kenapa ya? Kenapa dia menang? Kenapa saya selalu yang kalah? Pasal awak lompat selalu buang basikal. Dan Bro Hans ni lompat, betul-betul tinggi dan magnificent. Baiklah, terima kasih Bro Arif kerana tunjuk ajar Bro Fadli dan saya satu kemahiran baru ya. Saya rasa lepas ni Bro Fadli, kita cuba cabaran baru pula macam. Boleh. Kalau sekarang kita terbang basikal, nanti kita terbang. Saya nak. Wah, kenapa saya lihat anda yang buat cabaran tapi saya yang berpeluh ya? Kita nak tanya kepada anda berdua, tahniah Bro Hans. Tapi tadi saya lihat anda gerun nak turun slope tu ya? 30 minit ya dia di atas. Saya tunggu di bawah ya. Oh, 30 minit. Tapi kalau saya 30 minit pun tak saya rasa saya tak akan turun juga. Tak akan turun juga. Seperti yang Arif katakan tadi, magnificent. Tapi Fadli, kan muka awak tadi penuh dengan keyakinan. Tapi kenapa asyik buang basikal? Ceritanya begini ya. Pertama kali saya lompat bersama basikal tu, saya landing salah ya. Jadi bila saya landing salah, tempat pijak basikal tu kena kaki saya. Tentak. Jadi sebab tu saya buang basikal saya. Anda tahu kan basikal ni buat dari besi tau. Saya tahu. Okey. Walau apapun, Kira dan Lydia ya, saya dan Bro Fadli sebenarnya seronok dapat imbas kembali zaman remaja bermain basikal dengan aktiviti yang kami lakukan minggu ini. Ya, tentu sekali. Dan minggu depan, Hans dan Lydia, apa pula aktiviti yang akan
anda lakukan untuk bro cuba? Oh, Fadli, kami berdua dicabar untuk buat anting-anting daripada tanah liat. Oh, daripada tanah liat. Dan anda pula, Fadli, untuk segmen estetika? Saya tinjau joran untuk pancing ikan kerana minggu depan kita akan raikan lelaki-lelaki yang sangat penting dalam hidup kita, kaum bapa. Dan saya tahu ramai kaum bapa yang suka aktiviti memancing. Saya bapa tapi saya tak suka pancing. Tak apalah. Kita juga akan bersama pasangan selebriti, anak dan ayah yang akan kongsi bagaimana mereka saling menyokong dalam industri hiburan dan kekalkan hubungan yang mesra. Ya, dan jangan lupa bersama kami dalam episod khas Hari Bapa minggu depan. Ya, episod Manja minggu ini sampai di sini sahaja. Kami tinggalkan anda dengan persembahan daripada Natasha dengan lagunya Mi Amor. Rakan-rakan, gimana? Macam mana? Mi Amor, Mi gitu ya? Amor. Ya, gitu ya. Nanti saya jual lah. Sehingga kita jumpa lagi minggu depan. Selamat malam dari kami di Manja. Thinking about you, going crazy all about you. Ku tak mau kau menyesal dengan kata-kata berikan demi cintaku akan buktikan. Tak aku perlu kamu, tak aku rindu